Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita hari ini untuk kita bertemu lagi dalam PDPR Pendidikan Islam. Okay, hari ini hari Khamis 11 Mac 2021. Kita akan bincangkan 3 perkara dalam bidang Al-Quran. Okay, yang pertama, kita akan menghafaz ayat 201 surah Al-Baqarah. Yang kedua, kita akan mengenal makhraj huruf. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari apakah hukum basmalah dan isti'azah. Okay. Di akhir pelajaran, diharapkan anak-anak dapat membaca dan menghafaz ayat 201 surah Al-Baqarah dengan fasih dan lancar. Yang kedua, dapat menerangkan intisari ayat tersebut. Yang ketiga, dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 makhraj huruf dan 2 hurufnya dengan betul. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menerangkan hukum basmalah dan isti'azah. Okey, dah bersedia untuk belajar? Jom. Yang ada buku teks, kita akan tengok bahagian pertama dalam buku teks muka surat 5. Okey, kita akan cuba membaca dan menghafaz ayat ni. Ayat ni pendek sahaja dan ayat ni selalu diamalkan dalam doa selepas solat. Okey, dengar dulu Ustazah baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Senang kan? Okey. Ustazah baca sekali lagi. Baca sama-sama dengan Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Okey. Bila kita baca Quran, kita kena tahu apa maksud dia. Wa minhum may yaqulu, dan ada di antara mereka yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina azaban nar, dan selamatkanlah kami, peliharalah kami daripada api neraka. Jauhkanlah kami daripada api neraka. Okey. Kesimpulannya, apakah intisari ayat 201 yang kita baca tadi? Intisari ni maksudnya perkara yang disampaikan dalam ayat ni. Apa yang terdapat dalam ayat ni ada 3 perkara. Yang pertama, Allah menyeru manusia supaya berdoa memohon kebahagiaan dalam urusan dunia dan akhirat. Allah beritahu kita, mintalah kepada Allah apa yang kita nak dekat dunia dan juga di akhirat. Dalam Quran Allah sebut, ud'uni fastajib lakum. Mintalah kepada aku, nanti akan aku bagi engkau. Minta, sebab Allah Maha Kaya. Allah ada banyak benda nak bagi pada kita. Allah suka bagi hamba-Nya, manusia yang berdoa minta pada Allah Ta'ala. Okey. Apakah contoh kebaikan di dunia yang boleh kita minta dengan Allah Ta'ala? Antaranya yang kita boleh minta, kesihatan yang baik, rezeki yang halal dan berpanjangan, keluarga yang bahagia, dipermudahkan belajar, hati tenang dan sebagainya. Okey, antara contoh kebaikan di akhirat yang boleh dimohon pula ialah keampunan dan keridaan Allah Ta'ala. Selepas mayang kita angkat tangan minta, Ya Allah, ampunkanlah dosaku, Ya Allah, aku banyak dosa, Ya Allah. Terhindar daripada siksaan api neraka dan masuk ke syurga. Kita juga boleh minta supaya Allah bagi kita mati dalam keadaan yang baik, dapat taubat nasuha dan sebagainya. Semua perkara yang ada di dunia ataupun di akhirat kita minta pada Allah Ta'ala. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang kedua, makhraj huruf. Okey, mengapa perlu belajar tajwid? Makhraj huruf ni adalah sebahagian daripada ilmu tajwid. Okey, kenapa perlu belajar? Sebab
Hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain dan wajib kepada setiap umat Islam. Hukum kita baca Quran dengan betul adalah wajib. Kalau kita saja-saja baca Quran ni salah, hukumnya berdosa. Sebab tu kita kena belajar fardu ain, belajar yang asas, bagaimana membaca Al-Quran dengan betul. Jadi sebab tu kita belajar ilmu tajwid. Okey, Ustazah bagi contoh yang mudah. Okey, dalam surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ni adalah rukun antara rukun solat. Kalau kita baca surah Fatihah dengan bacaan yang salah, maka solat kita tidak sah. Contoh dalam perkataan yang selalunya orang susah nak baca, dalam perkataan dhalin. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Dad, huruf dad tu susah sikit nak sebut ni. Disebut dhalin. Salah dah bacaan Fatihah tersebut. Bila salah, maka solat kita tidak sah. Okey. Apa dia makhraj huruf? Makhraj ini adalah perkataan daripada bahasa Arab yang bermaksud tempat keluar huruf hijaiyah yang membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Okey. Apa dia huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah ialah alif, ba, ta, sa, jim, ha sampailah ya. Setiap huruf tu ada tempat keluarnya. Jadi perlu disebut dengan bunyi yang betul. Okay. Ada 5 makhraj huruf. Ada 5 tempat keluar huruf. Okey, semua perkataan yang ada dekat yang slide ni adalah perkataan bahasa Arab. Ustazah baca dulu. Yang pertama ialah al-khayshum, yang kedua asy-syafatain, yang ketiga al-lisan, yang keempat al-jawf dan yang kelima ialah al-halq. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, al-khayshum. Khayshum ialah pangkal hidung. Hidung kita ni pangkal sini depan ni. Apa yang keluar daripada pangkal hidung ialah bunyi dengung. Bunyi dengung. Contoh summa inna. Bunyi dengung Okey, Ustazah lupa. Okey, sebelum tu yang ada buku teks, okey, cerita tentang makhraj huruf ini ada dalam buku surat 18 dan juga 19 Okey, boleh tengok dalam buku teks. Okey, yang kedua, asy-syafatain. Asy-syafatain ialah 2 bibir. Ada 4 huruf yang keluar daripada bibir ni. Yang pertama ialah waw. Tengok bila kita sebut, mulut kita muncung. Waw, mim, ba, fa. Okey, 4 huruf ni keluar daripada bibir. Okey, yang ketiga, lidah. Kat lidah ni banyak huruf 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Boleh tengok huruf-huruf tu. Okey, kita sebut ra, nun, lam, ta, dal, ta, tha, zal, za, sin, zai, sad, qaf, kaf, jim, shin, ya dan juga dhal. Okay. Makhraj yang keempat ialah rongga. Rongga ini ialah al-jawf. Suara untuk mempanjangkan huruf mad. Alif, waw dan juga ya. Nak panjangkan bunyi huruf mad tersebut. Dan akhir sekali, makhraj yang kelima ialah al-halq. Al-halq ialah kerongkong. Kerongkong ni kat sini. Okey, cuba kita sebut huruf ni, kita akan rasa dia keluar di mana. Ghain. Kan ada bunyi tu. Ghain. Kha. Ain. Ha. Ha. Dan juga hamzah. Duduk belakang. Itu bunyi ni, belakang. Okey. Akhir sekali. Perkara yang ketiga, kita akan melihat apakah hukum isti'azah dan basmalah. Apa dia isti'azah? Isti'azah ialah ungkapan a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Maksudnya aku memohon perlindungan daripada syaitan yang direjam. Apa hukum baca isti'azah dalam ketika baca Al-Quran? Hukumnya adalah sunat. Sunat kita baca setiap kali
kita baca Al-Quran, surah apa pun hukumnya sunat. Okey, apakah dia basmalah pula? Basmalah ialah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Apa hukum baca bismillah, basmalah setiap kali nak membaca Al-Quran? Hukumnya adalah ada 3 hukum. Ada 3. Yang pertama, sunat untuk setiap surah. Yang kedua, wajib untuk surah Al-Fatihah. Al-Fatihah sahaja hukumnya sunat baca basmalah. Minta maaf. Surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Itu wajib. Okay, dalam surah yang lain, surah-surah yang lain hukumnya sunat. Surah An-Nas contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, sunat. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hukumnya sunat baca bismillah. Okey, yang ketiga dilarang. Dilarang membaca basmalah ketika kita baca surah At-Taubah. Dalam Al-Quran ada surah At-Taubah. Anak-anak boleh tengok muka surat 20. Okey, surah 20 ni, muka surat 20 ni ada cerita panjang kenapa dilarang membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam surah At-Taubah. Bila kita nak baca surah At-Taubah ni, kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bara'atum minallah. Kita tak baca bismillah. Kenapa tak boleh baca? Sebab surah ni penuh dengan Allah. Dalam surah ni Allah marah kaum musyrikin. Sebab tu tidak dimulakan dengan basmalah, dengan doa. Basmalah ni adalah doa. Okey. Jadi alhamdulillah, selesailah sudah penerangan Ustazah tentang tajuk hari ini. Senang ke senang? Senang kan? Okey, kalau rasa susah boleh dengar balik semula, tengok buku teks, baca, dan boleh tanya, boleh PM. Jangan susah hatilah. Bila kita belajar ni, susah adalah salah satu daripada dugaan orang untuk mencari ilmu. Tak ada perkara yang mudah dalam hidup. Dia mesti susah dahulu. Sebab tu orang tua-tua kita kata, berakit-rakit ke dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita nak senang di kemudian hari, kita mesti susah dulu. Belajar ni memang susah. Tapi kita mesti ada semangat yang kuat. InsyaAllah. Setiap perkara, kalau kita mulakan dengan niat yang baik, insyaAllah Allah akan tolong. Okey, panjang umur, kita jumpa lagi minggu hadapan, hari Isnin. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.